Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allah rahmati kami dengan Al-Quran, jadikan ia pimpinan, cahaya, petunjuk dan rahmah. Allah ingatkan kami apa yang kami lupa, ajarkanlah yang tak diketahui. Rezekikan kami membacanya siang dan malam, siang dan malam, sepanjang siang dan malam. Jadikan ia penolong kami, wahai Tuhan sekalian alam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah tuan-tuan, para penonton, tanyalah ustaz biar tahu, jangan keliru insya-Allah. Bersama lagi kita dalam program kita pada pagi ini insya-Allah di dalam tafsir dan taranum surah Az-Zumar ayat 28 sehingga ayat 30 insya-Allah. Tuan-tuan, para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, apa khabar? Alhamdulillah, saya mewakili kru dan produksi mendoakan tuan-tuan dan puan-puan semoga berada di dalam keadaan yang sihat dan insya-Allah bersemangat untuk terus menggali ilmu. Kerana apa? Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, talabul ilmi ala kulli muslim. Maksudnya apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, menuntut ilmu itu adalah menjadi satu kefarduan ataupun kewajipan bagi seluruh umat yang bergelar sebagai muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Jadi insya-Allah kita terus bersemangat pada hari ini untuk sambung lagi pengajian kita di dalam topik tafsir dan taranum surah Az-Zumar ayat 28 hingga 30. Namun sebelum itu tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, kami mendapat makluman salah seorang staf penerbitan televisyen Media Prima telah pun kembali ke rahmatullah, iaitu Allahyarham Muhammad Faris Hafifi Abdul Halim. Jadi sama-sama kita mendoakan beliau, Allahyarham, semoga ditempatkan di kalangan orang-orang yang beriman insya-Allah. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita teruskan dengan pengajian ilmu kita pada pagi ini insya-Allah dengan topik kita tafsir dan taranum yang akan dikupas oleh Al-Fadil Ustaz kita, tak lain tak bukan Ustaz Ahmad Tirmizi Haji Ali. Apa khabar Ustaz? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah Ustaz, sihat ya Ustaz? Sihat. Alhamdulillah. Jadi para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, sekiranya terdapat sebarang persoalan ataupun kemusykilan, boleh terus hubungi kami di talian 0377261603 ataupun terus di Facebook ataupun di ruangan Facebook kami, iaitu Tanyalah Ustaz TV3. Baik, insya-Allah tanpa membuang masa lagi, saya akan mempersilakan Ustaz untuk mukadimah bagi topik kita pada hari ini, iaitu tafsir dan taranum surah Az-Zumar ayat 28 sehingga ayat yang ke-30. Dipersilakan Ustaz.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil halimis sattar, al-azizul ghaffar. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Alhamdulillah, terima kasih kepada sahabat saya Da'i Fahmi, seluruh penonton-penonton, sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini dapat kita meneruskan lagi program kita Tanyalah Ustaz. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala sentiasa mempermudahkan urusan harian kita, dan mudah-mudahan kita mulakan pagi kita bersama dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang sudah pastinya menjadi panduan kita, yang selalu kita baca dalam bila tibanya bulan Ramadan. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran hudan linnas. Perkataan hudan linnas yang begitu mahal, yang dikaitkan dengan bulan Ramadan, penurunan Al-Quran dan sifat akan Al-Quran itu sendiri. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran hudan linnas. Allah. Bulan Ramadan iaitulah bulan yang diturunkan padanya Al-Quran, yang menjadi hudan, menjadi petunjuk, panduan, kompas kepada seluruh manusia. Inilah yang menjadikan untungnya kita apabila kita ada Al-Quran. Rasulullah dah wafat, Rasulullah dah pergi meninggalkan kita, tapi Al-Quran, mukjizat Al-Quran tetap ada di sisi kita sehingga pada hari ini. Masya-Allah. Alhamdulillah. Masya-Allah, Ustaz. Jadi Ustaz, untuk ayat yang 28 sehingga 30 Ustaz, apa mukadimah, untuk apa ayat ini diberikan Ustaz? Silakan. Baik, alhamdulillah. Ayat akan sambungan kita pada hari ini ayat yang ke-28, 29 dan 30 sudah pasti sambungan daripada ayat yang kita baca semalam. Betul, tentang perumpamaan yang Allah berikan kepada manusia. Sudah pastinya jelas untuk manusia mengambil peringatan, untuk manusia memahami dan pegang betul-betul. Kerana orang-orang betul-betul mengambil perumpamaan yang Allah Ta'ala sampaikan. Allah Ta'ala sebut apa selepas itu, dalam ayat selepas itu, dia akan menjadi orang-orang yang bertakwa. Faham betul-betul perumpamaan, sebagaimana para sahabat datang ayat, satu ayat kalau boleh hadamkan betul-betul dulu. Walaupun satu ayat, fahami dan cuba amalkan, pindah pada ayat yang seterusnya. Maka kita tanyalah Ustaz, kalau kita lihat satu hari dalam 3 ayat saja kita belajar. Betul. Walaupun sedikit, sebenarnya ia lebih bagus untuk kita dapat fokus setiap ayat demi ayat. Dan sudah pasti ayat tu berkesinambungan ataupun tanasub kaitan sebelum dan ayat selepas. Masya-Allah. Jadi Ustaz, mungkin Ustaz boleh membacakan sedikit 28, 29 dan 30 ni. Baik. Ustaz nak baca dengan taranum apa Ustaz? Semalam bayati, hari ini kita masuk taranum yang aktif sikitlah. Taranum ras, insya-Allah. Taranum ras, masya-Allah. Terbaik Ustaz. Jadi Ustaz, saya serah pada Ustaz lah. Ustaz memang pakar dalam bidang taranum lah kan. Ustaz boleh bacakan ayat 28, 29, 30 dengan taranum ras, dan insya-Allah mungkin Ustaz boleh huraikan maksud dan sedikit demi sedikit supaya kita dapat gambaran lebih jelas sebelum kita meraihkan soalan daripada para penonton, insya-Allah. Silakan Ustaz. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qur'anan Arabiyya. Qur'anan Arabiyyan ghayra dhi 'iwajin la'allahum yattaqun. Allah. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون
rajulan salaman lirajulin hal yastawiyani mathala. Allah. Alhamdulillah bal aktsaruhum la ya'lamun. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Dan begitulah 3 ayat yang telah kita sampaikan. Kita sama-sama mendengar bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim. Inilah kehebatan Al-Quran. Apabila kita mendengar sahaja pun kita mendapat pahala. Mungkin ada sahabat-sahabat yang boleh mengikuti bacaan saya. Ataupun ada sahabat yang lebih kepada mendengar. Tidak ada masalah. Dengan Al-Quran, sama ada kita belajar tajwid, kita belajar untuk mengalunkan suara dengan baik, kita belajar tafsir, semua ilmu berkaitan dengan Al-Quran, insya-Allah semuanya daripada kalangan perkara-perkara yang baik-baik belaka, insya-Allah. Mudah-mudahan apa yang kita baca Allah Subhanahu Wa Taala turunkan rahmat, dan apabila kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Taala makbulkan permohonan kita. Ayat yang kita baca sebentar tadi, Quranan Arabiyyah, Allah Taala sebut iaitulah Al-Quran yang berbahasa Arab. Ghaira dhi iwajin, yang tidak mempunyai kebengkokan, tidak ada bengkok. La'allahum yattaqun, agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Kemudian dalam ayat yang ke-29, daraballahu mathala, Allah Taala berikan perumpamaan. Semalam kita belajar Allah Taala sebut secara umum. Allah jadikan perumpamaan ini kepada seluruh manusia. Walaqad darabna lin-nas fi hadzal Quran min kulli mathal, untuk manusia beringat. Ayat hari ini kita masuk, Allah buatlah satu perumpamaan. Allah beri satu perbandingan. Sudah pasti bila Allah berikan satu perbandingan, kita kena faham betul-betul perbandingan ini untuk kita kaitkan dengan kehidupan kita, untuk kita kaitkan dengan diri kita untuk muhasabah. Dan kalau kita pegang betul-betul, kita akan menjadi sebagaimana Allah sebut, la'allahum yattaqun, nak jadi orang bertakwa. Untuk capai darjat yang mulia, yang tinggi di sisi Allah, menjadi orang-orang yang muttaqin ataupun orang yang bertakwa. Allah berikan satu misal perbandingan, seorang hamba lelaki yang dimiliki oleh syuraka beberapa orang. Dimiliki oleh, kalau bahasa kita, beberapa orang bos. Dimiliki oleh ramai bos. Ramai bos, ramai kita kata rakan kongsi yang mutasyakisun, daripada perkataan tasyakasa, ya tasyakasu, yang kita kata berselisih. Yatanaza'un mukhtalifun, yang berselisih, seorang nak macam ni, seorang nak macam ni. Banyak khilaf. Banyak khilaf. Banyak khilaf. Dengan seorang lelaki ataupun seorang hamba, wa rajulan salaman li rajul, yang hanya dimiliki oleh seorang saja majikan. Ataupun yang dimiliki oleh seorang bos, seorang sahaja tuan. Lalu Allah kata, hal yastawiyani mathala, adakah sama, agak-agak sama ke orang, seorang pekerja yang ada lebih kurang, kita kata, kita letaklah 5 orang bos dengan seorang pekerja, bandingannya yang ada hanya seorang bos. Lalu Allah buat pertanyaan, hal yastawiyani mathala, adakah sama dua perbandingan tersebut? Maka jelas tidak akan sama. Dan ini Allah buat perumpamaan ini sebagaimana dia disebut dalam kitab-kitab tafsir mu'tabar, seperti tafsir As-Sa'di, tafsir Muyassar. Perbandingan Allah Ta'ala nak berikan lisyirki wat tauhid, perbandingan orang-orang yang syirik dan orang-orang yang tauhid, yang mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Ini perbandingan yang Allah beri. Lalu Allah Taala kata, hal yastawiyani mathala, adakah sama? Maka tidak akan sama. Tidak akan sama. Alhamdulillah, maka segala puji bagi Allah.
syukur Allah Ta'ala telah menjelaskan perbandingan dengan sangat jelas kepada kita. Bal aktsaruhum la ya'lamun. Akan tetapi kata Allah, kebanyakan mereka tidak mengetahuinya. Masih lagi mereka ingin menyembah Tuhan-Tuhan yang banyak, Tuhan itu, Tuhan ini selain daripada Allah. Maka ini perbandingan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita berkenaan dengan perumpamaan. Dan ayat yang ke-30 secara ringkasnya, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Sesungguhnya engkau akan mati. Tujukan kepada Nabi, ayyuhar rusul, ay satamut. Maksud dia, engkau akan mati wahai Rasulullah, wahai Muhammad. Wa innahum mayyitun, dan mereka juga akan mati. Ni memang cerita mati dah. Kalau kita lihat, tengok perumpamaan tadi, bila Allah Ta'ala buat perumpamaan tentang syirik, tentang tauhid, Allah beri perumpamaan kepada kita dalam kehidupan kita. Kemudian Allah sebut, sesungguhnya engkau akan mati dan mereka juga akan mati. Nabi akan wafat dan mereka yang menentang Rasul pun akan wafat. Nabi pun akan wafat, orang yang kita cinta pun akan wafat juga. Orang yang menentang kita pun akan wafat. Kadang-kadang kita tengok orang tua kita dulu, Ustaz, bila kita nampak kita macam lara sedikit, nampak kita terpesong, dia kata ingat matilah. Dia kata apa? Ingat mati awang, ingat mati deh. Kita pun tersentak juga. Allah. Innakum. Masya-Allah, terbaik mukadimah daripada Ustaz. Jadi Ustaz dan para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, kita nak berjeda seketika. Kembali selepas ini dalam rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah, kembali semula kita di dalam rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Dengan topik kita pada hari ini iaitu tafsir dan taranum surah Az-Zumar ayat 28 sehingga ayat yang ke-30 yang akan dikupas oleh panel kita iaitu Ustaz Ahmad Tirmizi Haji Ali. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sekiranya terdapat sebarang persoalan ataupun kemusykilan, boleh terus hubungi kami di talian 0377261603 ataupun di ruangan komen di Facebook kami iaitu Facebook Tanyalah Ustaz TV3, insya-Allah. Jadi para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, tanpa membuang masa lagi, saya serahkan kepada Ustaz untuk sambungan kepada huraian ayat 28, 29 dan 30, insya-Allah. Dipersilakan Ustaz. Baik, alhamdulillah, terima kasih kepada Dai Fahmi. Penonton-penonton, sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, alhamdulillah kita dah mendengar 3 ayat yang akan menjadi perbahasan kita pada pagi ini. Dan kemudian hari ini sekarang kita cuba melihat satu ayat demi satu ayat untuk kita cuba bahaskan, kita pelajari dari sudut bacaan, mungkin alunan, dan juga dari sudut kesinambungan ayat yang kita baca pada hari ini. Baik, ayat 28, Qur'anan Arabiyyah. Kalau perasan tadi masa saya baca Qur'anan Arabiyyah. Okey, Quran dalam bahasa Arab. Ustaz, boleh ke berhenti situ? Okey. Dari sudut tadabbur, dari sudut tadabbur kita baca 2 patah perkataan. Untuk wakaf dia boleh, tapi jangan kita wakaf Qur'anan Arabiyyah kemudian kita terus ghairiya, tu yang jadi kurang sedikit. Tapi untuk tadabbur kita nak beritahu Quran dalam bahasa Arab. Sebab ayat semalam kita berhenti Allah mengemukakan kepada manusia ni misal dan perbandingan untuk manusia mengambil peringatan, untuk sentiasa manusia beringat-ingat. Okey, Allah Ta'ala beri peringatan dalam bentuk apa? Dalam bentuk apa? Ini sambungan ayat yang ke-28 yang baru saja kita baca tadi, Qur'anan Arabiyyah, yang dalam bentuk Qur'anan, dalam bentuk Al-Quran. Dalam bahasa Arab jadi hal, Arabiyyah jadi sifat. Maksudnya dalam bentuk Al-Quran dalam bahasa Arab.
Dalam tafsir Sa'di menyebut tentang ayat ja'alnahu Qur'anan Arabiyya wadihul alfaz, dengan bahasa Arab, dengan lafaz-lafaz yang jelas, sahlul ma'ani, yang makna yang mudah difahami, yang mana tidak ada kecacatan dan tidak ada pengurangan. Apa sama telah untuk bercanggah sama lain, tidak ada. Itu sifat Al-Quran, kerana dia adalah kalamullah. Sebab tu Allah cabar orang-orang yang buat keraguan, orang yang menimbulkan keraguan kepada Al-Quran. Sampai hari ini masih ada. Mereka kata Al-Quran yang ada di sisi kita tak lengkap lah. Mereka kata Al-Quran yang ada hari ini, Al-Quran yang belum sempurna. Al-Quran versi mereka lah yang sempurna. Tetapi macam mana pun orang timbulkan keraguan, dia tidak akan mampu merosak ataupun mengurangkan Al-Quran. Sebab Al-Quran Allah Ta'ala takdir, Allah Ta'ala sendiri yang kata kami yang turunkan Al-Quran dan kami akan melihara. Walaupun macam mana mungkin ada kesilapan kecetakan dalam mushaf Al-Quran, tetapi mustahil Al-Quran itu boleh diselewengkan, kerana dihafal dalam dada-dada orang-orang yang hafal Al-Quran, para ulama dengan ulama-ulama yang bidang tafsirnya, yang mendalami ilmu Al-Quran. Kita ada, kalau kita di Malaysia KDN, kita ada lajnah tashih Al-Quran. Dalam setiap Al-Quran ada penyemak-penyemaknya. Mereka bertemu sebulan sekali, 2 kali untuk menyemak teks Al-Quran, menjaga keaslian. Mudah-mudahan juga Allah Ta'ala wariskan kepada kita orang yang mewarisi Al-Quran. Sekurang-kurangnya kita suka dengar Al-Quran, kita suka belajar Al-Quran, kita mendalami Al-Quranul Karim. Baik, Al-Quran dalam bentuk bahasa Arab. Ghairi dhi, pertama bahasa Arab. Yang kedua, ghaira dhi iwajin, yang tidak memiliki iwajin, tidak memiliki kebengkokan, tidak ada bengkok, dia straight, dia lurus, dia yang jelas, yang benar-benar belaka. Okey, kalau kita baca surah Al-Kahf, ayat pertama pun kita jumpa perkataan iwajin ataupun iwajah di hujung. Alhamdulillahillazi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Alhamdulillah allazi anzala ala 'abdihil kitab. Segala puji bagi Allah yang menurunkan Al-Kitab, walam yaj'al lahu iwaja, dan dijadikan Al-Quran itu sesuatu yang tidak ada bengkok, yang lurus. Walaupun umat di akhir zaman bengkok dalam keadaan ujian demi ujian, ada yang terpesong dan sebagainya, kalau kita ambil panduan Al-Quran, kita tidak akan sesekali bengkok. Ghaira dhi iwajin la'allahum yattaqun, yang mana orang yang mengambil panduan daripada Al-Quran. Kalau konteks ayat hari ini, perumpamaan kita hadam, kita faham betul-betul, kita ambil betul-betul, kita akan mudah atau menjadi orang-orang yang bertakwa. Masya Allah, terbaik penjelasan daripada Ustaz. Jadi Ustaz, melalui ayat 28 ini, maksudnya iaitu Al-Quran yang berbahasa Arab seperti mana yang Ustaz sebut tadi. Jadi kita biasa dengar Al-Quran memang diturunkan dalam bahasa Arab, tetapi ada segelintir masyarakat, dan kebanyakan saya lihat budak-budak yang akan tanya, kenapa Al-Quran ini diturunkan dalam bahasa Arab? Mana adilnya kepada bangsa-bangsa lain? Oh, bangsa lain tak faham. Ada kebanyakan orang tak faham. Kenapa bangsa Arab ni betul ke jadi bahasa syurga, Ustaz? Apa jawapan Ustaz? Okey. Pertama sekali kita kena akui ini kelebihan bahasa Arab yang Allah Ta'ala turunkan Al-Quran dalam bahasa Arab. Nabi SAW hidup dalam suasana Arab, masyarakat Arab, dan ketika zaman itu zaman bahasa Arab berkembang pesat. Ada ahli lughahnya, apakah bahasa, kalau bahasa kita, ataupun kita kata apa, sastrawannya. Bahasa Arab ni bahasa yang berkembang pesat ketika itu. Abu Lahab pun orang Arab, mana faham Arab, Abu Jahal pun faham Arab. Okey, turunnya Al-Quran dalam bahasa Arab supaya mereka dapat memahami Al-Quran. Sebab itu sahabat-sahabat yang belum Islam, ketika dengar ayat Al-Quran, mereka terus terpegun. Mereka terpegun, dan bahkan ada yang masuk Islam. Hatta hari ini saja, Ustaz, hari ini kalau kita lihat rancangan-rancangan di luar negara yang memaparkan audio Al-Quran, mereka orang-orang muda yang bukan Islam, mereka didengarkan ayat Al-Quran. Bila mereka dengar, seorang wartawan menyatakan apa reaksi ataupun pandangan. Ada yang bila dengar, ada yang terpaku teks ataupun alunan ayat Al-Quran, ada yang mengalirkan air mata, ada yang memandang ke atas. Ini cerita orang bukan Islam,
Tapi bila mereka mendengar ayat-ayat Al-Quran yang kita kata mukjizat ini, mereka merasakan sesuatu. Bahkan walaupun tidak faham. Walaupun tidak faham. Ini luar biasa. Kalau faham cerita lebih lagi lah. Betul. Pernah dicerita oleh Syekh Al-Uraifi, hafizahullah, dia bercakap dengan seorang sister. Sister yang sedang menyebarkan agamanya lah. Lalu Syekh Al-Uraifi ni tengok pemuda-pemuda Islam yang ada di situ, mereka tidak mengembangkan Islam, tidak cerita pasal Islam. Mungkin dengan alasan mereka belajar di luar negara, di tempat bukan Islam. Lalu Syekh Al-Uraifi ni mengambil kesempatan, dia cerita untuk nak memperkenalkan Islam. Lalu ringkas cerita, dia membacakan dua teks. Satu teks bahasa Arab, satu lagi teks Al-Quran. Dua-dua bahasa Arab, Quran bahasa Arab, tapi teks yang pertama tu teks bukan Al-Quran tapi bahasa Arab. Kalau contoh saya boleh buat contoh, kana Muhammadun waladan tayyiba, contoh, yaskunu ma'a walidayhi wa ikhwatihi thalathi fi baitin saghirin bi ihdal qura. Mana orang tahu tu bahasa Arab tu. Kemudian Syekh Al-Uraifi baca pula teks bahasa Arab tapi ini ayat Al-Quran. Tak silap disebut dalam baca surah Maryam. Kerana orang mereka suka dengan Maryam, Nabi Isa. Baca surah Taha, tak silap saya, surah Maryam. Baca sampai satu ayat. Kemudian Syekh tanya, okey, apa yang kamu rasa bila aku baca teks ucapan yang pertama? Lalu jawab wanita ini, aku rasa biasa saja. Aku tahu tu, aku tak belajar bahasa Arab tapi aku tahu, tapi aku tak rasa apa-apa, biasa. Teks yang kedua beliau seolah-olah mengalir air mata. Dia kata ini bukan kata-kata biasa. Bahkan dia menunjuk isyarat ke atas mengata ini bukan kata-kata biasa. Allah. Ini adalah kata-kata Allah, sampai kata itu. Luar biasa. Masya-Allah. Maknanya kita kata ini Al-Quranul Karim. Betul. Kalau suaranya, alunannya saja boleh membuatkan kita terpaku, terpukau. Apatah lagi isi kandungan yang menjadi tujuan yang besar Allah Ta'ala turunkan Al-Quran, sebagaimana yang disebut dalam surah Sad, Al-Quran untuk tadabbur. Masya Allah, terbaik penjelasan daripada Ustaz. Jadi Al-Quran ini merupakan mukjizat kepada kita semua, insya Allah. Jadi Ustaz dan para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, kita nak berehat seketika, kembali selepas ini dalam rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kembali semula kita di dalam rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Jadi buat para penonton yang baru saja menyaksikan program kita pada pagi ini, suka saya nak ingatkan topik kita pada pagi ini ialah tafsir dan taranum surah Az-Zumar ayat 28 sehingga ayat 30 yang dikupas oleh Ustaz Ahmad Tirmizi Haji Ali. Jadi tuan-tuan, para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, tibalah saat yang dinanti-nantikan, soalan kini dibuka. Baik, kita akan teruskan dengan soalan yang pertama daripada penonton kita daripada Facebook, daripada saudara Al-Ali. Ayat 28 menyatakan Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab. Namun Al-Quran telah diterjemahkan dalam berbagai bahasa dan ada yang beriman hanya dengan membaca terjemahan sahaja. Adakah mereka perlu juga mempelajari dan membaca Al-Quran dalam bahasa Arab? Terima kasih kepada saudara Al-Ali atas soalan tersebut. Saya serahkan kepada Ustaz. Alhamdulillah, terima kasih Da'i Fahmi. Bismillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Jelas ayat yang ke-28, Qur'anan Arabiyya. Qur'anan Arabiyyan ghaira dhi
iaitu alunan daripada Taranum Ras. Taranum Ras, kenapa saya sebut Taranum Ras tadi, lupa nak beritahu. Taranum Ras ni antara taranum yang alunan yang sangat popular dalam masyarakat Arab. Bahkan kalau kita dengar Syekh Abdul Rahman Sudais, seorang imam di Mekah yang sedap, kita kata legenda imam di Mekah, dan sekarang ni sudah dah peringkat umur yang tua, tetapi bacaannya masih lagi memukau. Kenapa masyarakat kita seronok dengan bacaan Imam Sudais? Kerana antaranya Imam Sudais ni mengalunkan dengan alunan irama ras. Ras ni menghidupkan bacaan, memperlihatkan suara Al-Quran tu bila dengar tu menjadi semangat. Mungkin kalau tak semangat tu sebab saya bacalah. Tapi kalau kita dengar imam-imam Mekah dibaca dan qori-qori seluruh dunia, memang semangat. Kembali kepada soalan tadi, bagus soalan tadi berkenaan dengan bahasa Arab. Quran turun dalam bahasa Arab. Namun sekarang terjemahan dalam pelbagai bahasa. Betul. Alhamdulillah. Memang secara kesempurnaan ataupun komplit, kalau kita boleh belajar bahasa Arab, memang kita akan dapat memahami Al-Quran dengan lebih mendalam dan lebih tepat. Namun kalau kita membaca terjemahan Al-Quran, dia dah sangat-sangat membantu kepada kita untuk kita tadabbur Al-Quran. Kerana Al-Quran dalam bahasa Arab sesuai diturunkan pada ketika itu, dan Allah pilih Al-Quran dalam bahasa Arab. Namun kita pada hari katakan kita orang ajam, kita bukan orang Arab. Macam mana kita dengan Al-Quran? Sudah pasti kita nak belajar Al-Quran. Al-Quran tidak boleh kita baca seorang-seorang dan kita faham sendiri. Walaupun secara literal, walaupun secara zahir nampak mudah. Betul, ada ayat-ayat yang mudah yang boleh difahami. Tetapi kita memerlukan kepada panduan, memerlukan kepada para ulama, para asatizah kita dalam bidang Al-Quran, bidang tafsir, untuk tadabbur Al-Quran. Kita menghadiri kelas-kelas tadabbur Al-Quran yang mesti ustaz kita akan cerahkan, akan baca Al-Quran dahulu. Kemudian yang kedua, konsep terjemahan Al-Quran. Maka bila baca, kita dengar Al-Quran. Satu, dapat pahala, dapat kebaikan. Dengar saja dulu. Yang kedua, memahami terjemahan secara zahir, secara keseluruhan. Menambahkan lagi kefahaman kita. Yang ketiga, masuk pula tafsirnya. Masuk pula tafsir. Bila masuk tafsir, hari ini banyak kelas tafsirnya, perkatanya, terjemahan perkata, per huruf, per kalimah dan sebagainya. Sudah pasti menambahkan lagi kefahaman kita. Maka ustaz akan guide kita. Okay, ayat ini tadabburnya sekian. Kita pun catat makna dia, kita catat apa pengajaran yang boleh ambil. Itu pun sudah memadai untuk kita. Ada pun tanya tadi, adakah mesti wajib kita? Tidaklah wajib untuk nak belajar bahasa Arab. Tetapi yang penting kita belajar pengajaran daripada Al-Quran yang dicerahkan oleh ustaz kita. Sebab tu kalau orang Arab senang, dia dengar Quran dalam bahasa Arab terus masuk. Betul. Kadang-kadang tak perlu lagi nak tazkirah. Kan sebab tu majlis baca Al-Quran di negara Arab luar biasa dia punya cara interaksi. Mereka qari baca, contoh, ilahum ma'allah. Okey. Dalam satu ayat yang saya baca, berbagai-bagai pandangan ada. Ada yang Allah. Macam tu alunan ni dah. Ni lagu apa ya? Apa ni huruf-hurufnya boleh dialunkan begitu ya. Panjangnya ayatnya. Panjangnya nafasnya. Ada sebelah sana pula Allah. Dia terus bila baca tadi terus la ilaha illallah. Terus mereka, kerana ini ayat yang nak mensyirikkan Allah. Dengan maksud, kalau masuk ayat yang saya baca tadi, adakah Tuhan lain selain daripada Allah? Kalau orang yang memahami, dia terus, pertama sekali dia akan terus la ilaha illallah. Ini kalimah tauhid, nak menguatkan tauhid. Tidak ada Tuhan yang layak, yang berhak disembah melainkan Allah. Sebab ayat tadi berbunyi ilahum ma'allah. Ada Tuhan lain ke selain daripada Allah? Jadi reaksi berbeza. Orang yang memahami, kalau saya dengar pengalaman berada di negara Arab, bila qori-qori membaca ayat-ayat berkaitan dengan Allah, ataupun berkaitan orang yang menuduh sesuatu perkara yang tak betul tentang Allah, mendustakan Allah, kata Allah ada anak, kata Allah sekian-sekian, kedekut dan sebagainya. Mereka orang Arab ni dia spontan la ilaha illallah. Allah. Kadang-kadang ayat tu bila baca dia terus masuk dalam diri, dia faham. Adapun kita kalau kata kita orang Melayu, selain daripada bukan selain daripada Arab lah, bukan Melayu saja. Kita bila dengar Al-Quran, pertama kita rasa seronok, kita rasa tenang jiwa. Saya sebut semalam, itu pun dah memadai. Okey? Tapi bila tak faham tu, tapi tak faham. Kita rasa seronok dengan ayat Al-Quran. Allah tu pun satu benda yang sangat positif. Tapi bila kita maju setapak ke hadapan, sebab tu ayat Al-Quran ni bila diulang-ulang,
ayat yang kita baca sebelum ni menerangkan ayat yang dia ulang-ulang. Kadang-kadang satu ayat je kita nak baca tapi kita nak ulang ayat. Bila ulang itu dia akan menetapkan kita. Masya-Allah, terbaik penjelasan daripada ustaz. Jadi ustaz, kita ada soalan seterusnya daripada pemanggil. Hello, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Tarmizi Ali dan Dai Fahmi. Haji Tukinon, Haji Muhammad Saleh, Budai. Ya, itu Haji. Soalannya apa tu Haji? Begini soalannya. Kita selalu baca Quran, Ustaz dan Dai. Saya minta penjelasan daripada Ustaz. Kenapa kita haram curi nafas pada masa membaca Quran? Dan soalannya kedua Ustaz, kadang-kadang saya dengar perkataan basmalah dengan bismillah. Apa dia Ustaz? Minta penjelasan daripada Ustaz pagi ini. Itu sajalah soalannya Ustaz ya. Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada Tuan Haji Muhammad Saleh di atas soalan tersebut. Namun sebelum Ustaz menjawab, kita nak berehat seketika. Kembali selepas ini dalam rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah, kembali semula kita di dalam rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru, dengan topik kita pada hari ini, tafsir dan taranum surah Az-Zumar ayat 28 hingga 30 yang dibacakan oleh panel kita dengan taranum ras sebentar tadi dan juga dikupas oleh Ustaz Ahmad Tirmizi Haji Ali. Baik, para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, sebentar tadi sebelum kita berehat seketika, kita telah menerima satu soalan daripada pemanggil, daripada Tuan Haji Tukinon, Haji Muhammad Saleh. Soalannya berbunyi, bolehkah kita curi nafas dalam bacaan Al-Quran? Dan soalan kedua beliau iaitu perbezaan di antara basmalah dan bismillah. Ustaz, dipersilakan Ustaz. Okey, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Terima kasih kepada yang Tuan Haji yang bertanya sebentar tadi. Yang pertama sekali, hukum curi nafas. Memanglah kalau kita lihat dalam dalil Quran Sunnah, saya sendiri secara peribadi, secara faqihnya tidak pernah menjumpa dalil untuk mengharamkan orang yang mencuri nafas ketika membaca Al-Quran. Namun ia bukanlah satu alasan untuk kita mencuri nafas ketika baca Al-Quran. Bahkan para ulama, guru-guru kita semua bila baca Al-Quran, antaranya Dr. Aiman Suwaid, tidak mengharuskan kita mencuri nafas ketika membaca Al-Quran. Sebaiknya kita membaca mengikut kadar kemampuan kita. Bila wakaf nafas kita dah habis, kita berhenti pada tempat yang sepatutnya, kemudian kita mulakan balik ataupun disebut sebagai ibtidak. Okey, namun begitu ada juga bila dengar macam tu, Ustaz, haram mencuri nafas, tak boleh ke? Terus tak berani nak baca Al-Quran, terus tak jadi nak baca Al-Quran. Saya memberi galakan, memberi semangat kepada semua sahabat-sahabat, anak-anak murid untuk terus baca Al-Quran walaupun kita mempunyai nafas yang pendek. Cuma kita belajar, kalau kita ada Al-Quran, mushaf Al-Quran kita sendiri, kita catatkan, kita tengok kemampuan nafas. Kalau kita nafas panjang, tak ada masalah lah. Bila kita baca Al-Quran, memang kita berhajat kepada nak berhenti. Kerana nafas kita, memang kalau kita boleh habiskan satu ayat, hukumnya harus, tak ada masalah. Bahkan berhenti pada setiap ayat itu jadi wakaf sunnah. Bahkan kalau kita ada nafas kita yang panjang, boleh baca 30 juzuk Al-Quran dengan satu nafas, maka hukumnya harus lagi, boleh. Tapi tak ada orang mampu begitu. Kita baca, kita memerlukan pada berhenti. Maka kita belajar cara nak berhenti tempat yang betul. Kita tanda, mungkin nak belajar secara detail pula, nak kena belajar bahasa Arab, ilmu wakaf ibtidak, sekurang-kurangnya kita tanda, nafas aku mampu kat sini, kita tanda. Kemudian ambil balik dekat mana, supaya sekurang-kurangnya tak mencacatkan makna. Disebut sebagai ilmu wakaf dan ibtidak. Janganlah kerana tidak boleh kita curi nafas, tak nak baca Al-Quran. Sebaliknya kita belajar, cari tempat-tempat, sebab kadang-kadang ada juga orang dia tunggu nafas dia habis baru dia nak berhenti. Betul. Dia baca, dia tak nak berhenti. Ayat tu dibaca-baca sampai nafas dia habis,
Lepas tu ditarik nafas. Dia nak teruskan juga sampai hujung ayat. Itu tidak bagus. Kita berhenti dahulu, kemudian kita, sebab tu para ulama walaupun ayat tu panjang, ada simbol-simbol wakaf seperti jim yang bermaksud harus kita wakaf, harus kita sambung, ada qaf lam ya qala ataupun qili kita sebut, yang boleh kita berhenti, ataupun sili dan simbol-simbol wakaf yang lain selain daripada nombor ayat. Ini para ulama kita jasa yang sangat besar supaya apa? Supaya kita dapat bantu kita baca al-Quran. Dan soalan kedua berkenaan dengan basmalah. Okey, basmalah dengan bismillah. Basmalah itu adalah satu, kita kata, istilah yang merujuk kepada apa? Bismillahirrahmanirrahim. Macam kita kata apa? Tasbih. Okey. Ya Allah, sabbih ataupun tasbih merujuk kepada subhanallah. Tahmid merujuk kepada alhamdulillah. Istilah-istilah tu merujuk kepada, kalau kita kata hauqalah, contoh la haula wala quwata illa billah. Okey, baca basmalah merujuk, istilah itu merujukkan kepada perkataan Bismillahirrahmanirrahim. Basmil. Dia macam memberi salam, Assalamualaikum. Masya-Allah. Itu istilah tu. Masya-Allah. Jadi Ustaz, saya ada soalan daripada diri saya sendiri. Saya mewakili daripada masyarakat di luar sana lah. Jadi dalam ayat yang Ustaz bacakan tadi, ayat 28, 29 dan 30, Ustaz membacakan dengan taranum ras. Kita nak bincangkan pasal taranum. Jadi taranum ni Ustaz, adakah taranum boleh digunakan untuk ayat-ayat selain daripada ayat Al-Quran? Okay. Boleh digunakan atau tidak, macam dalam hadis ke, ataupun dalam laungan azan ke, ataupun mungkin dalam syair-syair, boleh tak digunakan taranum, ataupun taranum ini hanya khas untuk ayat Al-Quran sahaja Ustaz? Okey, kalau kita lihat dari sudut istilah taranum tu, dia adalah satu bentuk irama. Pernah orang tanya soalan kepada yang berbahagia, guru kita semua, Dr. Zulkifli, Datuk Seri Dr. Zulkifli Al-Bakri, berkenaan penggunaan taranum dalam selain daripada Al-Quran. Maka beliau menjawab mengharuskan perkara sedemikian. Kerana taranum dia kita sebut sebagai satu alat yang kita gunakan untuk baca Al-Quran. Namun secara peribadi janganlah kita guna untuk bermain-main. Ada juga hari ini orang guna untuk ambil lagu untuk bermain-main dengan bahasa-bahasa ataupun lirik-lirik yang tidak benar. Kenapa saya sebut gitu? Kerana kita nak memuliakan Al-Quran. Kerana Al-Quran ni dia ada bunyi dia yang tersendiri. Al-Quran dia mukjizat, dia tak sama dengan hatta hadis, bunyi pun lain. Hatta bahasa Arab pun bunyi lain. Contoh, kalau kita nasyid lagu yang popular. Memang lagu nasyid juga orang Arab biasa menggunakan lagu nasyid dengan lagu-lagu Quran. Contoh, tala'al badru alaina min thaniyatil wada. Lagu ni orang Melayu semua hafal. Betul. So sebenarnya lagu ni adalah lagu sikah. Lagu sikah salah satu daripada taranum yang usul, yang asas daripada 7 taranum. Tetapi walaupun lagu sikah digunakan dalam nasyid, bila kita nak apply pada Quran, kita tak boleh terikat dengan lagu tala'al tadi. Betul. Takkan kita nak baca wadduha wal laili idza saja, jadi wasak. Betul. Kita boleh buat lagu sikah juga, tapi kita dengan lagu sikah tak perlu terikat dengan lirik tala'al. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Contoh begitu. Maka secara peribadi kita kata apa, Al-Quran dia ada bunyi dia sendiri. Kerana suara Al-Quran dia bersifat, kita kata Al-Quran ni mukjizat. Dia tak sama dengan lain. Dia ada bunyi sebab dia ada terikat dengan hukum-hukum tajwid, hukum mat, dia ada disiplin dia yang tersendiri. Masya-Allah, ada disiplin tersendiri. Terbaik penjelasan daripada Ustaz. Jadi Ustaz, kita ada soalan seterusnya daripada pemanggil. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa di sana? Hajah Mariam. Ya, Hajah. Boleh Hajah bagikan soalannya? Hello. Ya, Hajah. Ya. Saya nak baca je Ustaz. Okey, baik. Silakan Tuan Hajah. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Silakan Hajah. Ya, terima kasih. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
لعلهم يتقون ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون إنك ميت وإنهم ميتون صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Semoga Ustaz tolonglah tengok masalah dia yang mana yang tak betul tu Ustaz. Betulkanlah ya. InsyaAllah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada Hajah Mariam Mahmud di atas bacaan Al-Quran tersebut. Saya kira qariah ni Ustaz. Ya, insya-Allah. Jadi Ustaz mungkin Ustaz boleh memperbetulkan ataupun menyimak bacaan beliau Ustaz. Masya-Allah. Yang pertama sekali alhamdulillah tahniah kepada Puan Hajah Mariam tadi. Pertama sekali saya sebut satu perkataan yang mudah, no comment lah. No comment. Saya no comment maksud dia tidak ada komen. Bacaan yang sangat bagus. Masya-Allah. Bacaan yang sangat bagus dengan alunan taranum bayati. Lagu yang sesuai di permulaan, sesuai dengan sifat kewanitaan, dia tidak terlalu tinggi, betul, sesuai dengan permulaan. Dan apa yang saya nak puji di sini, tengok ayat yang kedua yang dibaca, ayat ke-12, ayat 29 tadi, daraballah tu panjang ayatnya. Tapi Puan Mariam tadi pandai dia. Dia berhenti pada daraballahu mathalan rajulan fihi syuraka'u mutasyakiruna wa rajulan salama. Dia berhenti kat situ. Maknanya wakaf tidak mungkinlah, maknanya memang tidak sempurna lagi maknanya. Betul. Tapi dah okey. Maknanya dia kemudian ibtidak balik pada warajula. Orang yang biasa baca Quran, huruf-huruf, kalimah-kalimah ni dia sentiasa berulang. Jadi kita tahu tempat mana kalimah yang boleh nak mula balik. Betul. Okey, kalau kita wakaf, kita wakaf tadi katakan dari sudut makna orang boleh faham. Allah memberi perumpamaan. Seorang lelaki yang dimiliki oleh beberapa orang yang kita kata bos ataupun majikan yang berselisihan, masing-masing berselisih pandangan, berselisih arahan. Dan seorang lelaki yang selamat. Itu yang diberhenti tadi pada Puan Mariam. Wa rajulan salama, dan seorang lelaki yang selamat. Memang kalau kita tanya selamat apa pula? Kan? Memang maknanya tidak sempurna lagi. Tapi untuk berhenti wakaf dah okey dah. Sebab wakaf nafasnya habis dekat situ. Kemudian dia tahu cara nak mulakan kembali. Itu bagus. Tadi Puan Mariam tadi ambil balik ibtidak ataupun disebut dalam istilahnya ibtidak. Kat mana ibtidak? Wa rajulan salaman li rajulin. Settle. Dia dapat cover balik. Sempurnakan balik. Okey. Tapi kalau tadi Puan Mariam terus tadi katakan berarti wa rajulan salama dan lelaki yang selamat. Lepas tu terus li rajulin hal yasta. Jadi pening sikit maknanya. Tiba-tiba terus li rajulin. Jadi bila ulang balik dan seorang lelaki yang selamat yang hanya mempunyai seorang saja tuan dia ataupun majikannya. Adakah sama? Maka tentu tak sama. Jadi contoh dengan soalan yang ditanyakan sebentar tadi dengan bacaan daripada Mariam, bagus. Ini satu pelajaran kepada kita semua. Bila kita sentiasa baca Quran, walaupun tak belajar basic bahasa Arab, kita tahu cara kita tempat kita nak ibtidak dekat mana. Wallahu a'lam. Masya-Allah, terbaik penjelasan daripada Ustaz. Jadi insya-Allah Ustaz, kita ada soalan seterusnya daripada Facebook, daripada Jura Azlin Sufyan. Soalannya untuk ayat yang ke-28, maksudnya mudah-mudahan mereka mendapat takwa. Apakah yang dimaksudkan dengan takwa dalam ayat tersebut? Terima kasih kepada Jura Azlin Sufyan di atas soalan tersebut. Saya serahkan kepada Ustaz. Okey, secara umumnya makna takwa sebagaimana yang dibahaskan oleh para ulama dan juga pandangan-pandangan daripada Sayyidina Ali dan juga perbualan antara Sayyidina Umar dan Ubay bin Ka'ab berkenaan dengan makna takwa. Antaranya yang disebut sebagai disebut oleh qala Sayyidina Ali bin Abi Talib, at-taqwa al-khawfu minal jalil. Kita takut
kepada Tuhan yang Maha Agung. Al-khaufu at-taqwa, maksudnya kita takut kepada Tuhan yang Maha Agung dan kita beramal dengan apa yang diturunkan, beramal dengan apa yang diperintahkan kepada kita. Bima ja'a bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang dibawa oleh Nabi daripada Quran Sunnah, apa yang disyariatkan kepada kita, kita beramal. Dan antara lain disebut al-qana'atu bil qalil, iaitu wal qana'atu, kita rasa cukup dengan pemberian Allah Taala, walaupun sedikit kita rasa redha, kita rasa cukup. Wal isti'dadu li yaumir rahil, dan kita buat persiapan pada hari kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan secara mudahnya at-taqwa juga boleh kita sebut sebagai kita melaksanakan apa yang Allah Taala perintah dan meninggalkan akan larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Berhati-hati dalam kehidupan kita, di mana saja kita berada, takut terpijak dengan duri-duri ataupun dosa-dosa yang boleh mengundang kemurkaan Allah. Takwa, takut kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Namun dalam ayat ini juga sebut Quran, dalam konteks ayat ini Quran bahasa Arab yang tidak mempunyai kebengkukan padanya. Maknanya kalau kita pegang betul-betul Quran, kita kalau dalam konteks ayat ini Allah beri perumpamaan yang Allah Taala berikan kepada kita semua, kita hadamkan betul-betul. Contoh dalam ayat yang ke-29 umpamanya, Allah beri perumpamaan orang yang syirik dengan orang yang mentauhidkan Allah. Orang yang syirik umpamanya mereka ini dimiliki oleh tuan yang macam-macam. Tuan ni, bos ni kata buat macam ni, bos ni kata tak buat lagi, dia disuruh macam ni, bos ni suruh, bos ni larang, dia suruh pergi sana, pergi sini, yang bermacam-macam, bermacam-macam suruhan. Biasalah kalau kita ada syarikat yang ada rakan kongsi, kalau tak satu kepala, kalau tak boleh nak satu hati, masing-masing nak macam ni, pening kepala juga. Betul. Jadi pening tadi. Tuhan buat perumpamaan dengan seorang yang lelaki yang dimiliki oleh satu Tuhan, satu tuan sahaja, satu majikannya. Mana kalau kita bahasa kita kata yang mana lebih mudah, sudah pasti pekerja yang memiliki satu majikan sahaja. Jadi lebih mudah untuk dia menuruti kemahuan majikannya. Itulah perumpamaan. Bila kita kaitkan dengan Tuhan tadi, kita menyembah Allah yang Maha Esa. Kita tidak menyembah kepada Tuhan itu, Tuhan ini selain daripada Allah. Kita hanya menyembah Allah Taala yang Maha Esa, dan yang kita kata yang layak disembah dengan penuh keikhlasan beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita memahami betul perumpamaan tadi, akan membantu kepada kita, moga-moga kita menjadi orang yang bertakwa. Sebab tu dalam Quran banyak ayat-ayat takwa yang Allah Taala gandingkan takwa dengan amalan-amalan tertentu. Betul. Surah Ali Imran, infak senang dan susah, mengawal hawa nafsu, memberi maaf manusia. Ini ciri orang bertakwa juga. Dalam surah lain Az-Zariyat cerita sedikit tidur pada waktu malam, pada waktu sahur, istighfar dan sebagainya. Orang yang dapat takwa juga yang akan mendapat balasannya sudah tentu syurgalah, insya-Allah. Masya-Allah. Baik Ustaz, sebelum kita nak mengakhiri siaran di TV3 ini, kita ambil lagi satu soalan Ustaz. Daripada pemanggil kita. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Naim dan Ustaz, selamat hari raya, maaf lahir batin. Ini Mamu Hanifah daripada Pulau Pinang. Ya, Tuan Mah Hanifah, selamat hari raya juga ya. Ya, alhamdulillah. Syukur pada Tuhan. Amin. Kadang-kadang Mamu duduk bang ni, Mamu curi nafas kadang-kadang lah. Tapi lagu mana Mamunya curi nafas tu? Adakah Tuhan nak terima Mamunya azan itu? Lagi satu soalan, kadang-kadang orang ubahkan ayat-ayat Quran, dapat ubah daripada satu pada lain. Lagu mana keadaan orang lagu tu dengan Mamu duk buat salah pun lagu tu juga. Lagu mana soalan? Yang itulah soalan Mamu. Minta ampun dan maaf lah kat semua-semua yang mana dengar soal Mamu. Selamat Hari Raya, maaf sembatin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada Tuan Mama Hanifah di atas soalan tersebut. Selamat Hari Raya, maaf zahir dan batin juga diucapkan pada Tuan Mama Hanifah. Jadi insya-Allah para penonton dan juga ustaz, kita nak berehat seketika. Kita dah tamat pun siaran di TV3, namun jangan ke mana-mana. Kita masih lagi ada 30 minit di siaran TV9. Jadi jumpa selepas ini Ditanyalah Ustaz Biar Tahu. Jangan keliru.
Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Alhamdulillah, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, kembali semula kita di dalam rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru, dengan berbaki masa lebih kurang 30 minit lagi insya-Allah di siaran TV9. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, buat para penonton yang baru saja menonton rancangan kita pada pagi ini, suka saya nak ingatkan topik yang kita bincangkan pada pagi ini adalah berkenaan dengan tafsir dan taranum surah Az-Zumar ayat 28 sehingga ayat yang ke-30 yang akan dikupas oleh panel kita iaitu Ustaz Ahmad Tirmizi Haji Ali. Baik, sebentar tadi sebelum kita berehat, kita telah menerima soalan daripada saudara kita iaitu saudara Mamu Hanifah. Soalannya berbunyi berkenaan dengan curi nafas ketika azan. Dan juga soalan keduanya iaitu hukum untuk orang-orang yang mengubah ayat suci Al-Quran. Ustaz, persilakan. Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Soalan pertama daripada Tuan Mamu tadi, curi nafas ketika azan. Okey, sudah pastilah azan dengan ayat Al-Quran dia tidak sama levelnya. Al-Quran level yang tertinggi. Memang kita cuba sebaik mungkin supaya tak mencuri nafas dalam bacaan. Namun dalam keadaan kita belajar, dalam keadaan kita dalam proses belajar, insya-Allah mudah-mudahan kita dimaafkan. Tapi sedia penting kita belajar. Sebab tu Nabi beri galakan kepada kita. Nabi kata apa? Ada kumpulan yang baca Quran lancar, fasih, semua dia beramal, dia bersama malaikat yang mulia. Satu darjat. Yang kedua, Nabi tahu kita orang Melayu, kita orang ajam, bukan orang Melayu, maksud kita orang ajam, bukan orang Arab. Sudah pasti lidah kita ada yang memiliki kesukaran. Walau macam mana pun kita, kalau orang Melayu ni saya nampak orang Melayu ni Allah bagi kelebihan, lidah kita pun boleh ikut walaupun tak 100% boleh ikut orang Arab baca. Bahkan ramai di kalangan kita, qari-qari kita, negara kita, seperti nama-nama besar seperti Syekh Abdul Karim, dan juga Ustaz Syukri Ali, abang saya sendiri. Kalau kita dengar dia baca, kita kata dengar macam orang Arab baca. Bahkan Allah beri kelebihan kita orang Melayu ni, lidah kita boleh tiru orang Arab. Banyak lagi qari-qari Ustaz sebut, guru-guru kami di Kelantan dan sebagainya, kalau kita dengar memang sebiji macam orang Arab. Nak berbanding dengan bahasa-bahasa ajam yang lain, kalau kita mungkin belah-belah di India, di Pakistan, lidah mereka susah sekali. Bahkan nak sebut Allah payah. Allah, la ilaha illallah dia sebut. Cuma tempat kita pelik sikit, dia suka pula ajuk benda yang salah. Jangan ajuk benda yang salah. Kita boleh buat betul, sebut betul la ilaha illallah. Jangan sebut la ilaha illallah. Allahu akbar, jangan. Hatta gurau pun kita rasa tak sesuai, tidak beradab gitu. Okey, adapun pada azan dia tidak sama level dengan Quran. Cuma perkara itu tidak dilakukan. Tidak dilakukan orang secara adabnya, tidak orang azan hayya 'alal falah. Jadi kurang sesuai dari sudut adabnya. Kita azan, bahkan azan lebih mudah. Dia tidak memerlukan nafas yang panjang pun. Hayya 'alas salah. Dah, kalau nafas banyak tu jelah. Betul. Kan, kalau panjang pun panjang mana sangat. Maknanya kita ikut kadar kemampuan. Kerana di sana ia berkaitan dengan adab. Kerana adab ni kalau kita dapat jaga adab yang baik, ia lebih cantik, bahkan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang saya lihat macam kadang-kadang orang setengah Bilal, mungkin ada Bilal yang mungkin agak berusia, dia cuba nak tiru. Kadang-kadang dia dengar kat TV, dia dengar kat radio, dia cuba tiru lagu tu Ustaz, tapi tak sampai nafas. Tak sampai nafas. Memanglah bila kita tiru, kita kena ada satu skill nak tiru. Jangan tiru kemampuan orang, tapi tiru dia punya uslub, cara lenggok, tapi mengikut kadar kemampuan. Sebab tu Nabi sebut, hiasilah Al-Quran dengan suara yang ada pada kamu, bukan suara pada hadis ni. Kena ikut orang Arab, dengan kudratnya, dengan tenaganya, dengan lemaknya, suara kuat besarnya, tak mampu kita nak ikut. Sebab tu kadang kita jadi macam hulu, mubalaghah, berlebihan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Belajar tajwid tapi berlebihan. Sebab dia silap tiru. Orang Arab suara dia memang kasar, memang cantik. Kita jangan tiru suara dia. Kita ikut suara kita orang Melayu, tapi ikut kaedah yang betul. Itu saja. Baik, untuk soalan kedua, sebentar lagi kita minta Ustaz belanja sikit taranum Ustaz. Jadi soalan kedua daripada Tuan Muhammad Hanifah tadi tentang ada setengah orang yang suka ubah ayat suci Al-Quran.
Adakah ini dikaitkan dengan qiraat Ustaz? Okey, saya secara umumlah kerana soalan tadi begitu umum. Mengubah Al-Quran secara asasnya kalau orang mengubah memang niat nak mengubah Quran. Ada golongan-golongan yang nak ubah Quran, dia memang sengaja buang teks Quran ataupun dia tak percaya dengan ayat Al-Quran. Dia kata alif lam mim ni tak betul ni. Ni tak ada dalam Quran ni. Saya tak berimanlah, saya nak betul zalikal kitab. Tak bolehlah, itu boleh merosakkan iman dan kita mengubah ayat Al-Quran. Adapun yang kedua, ubah makna dari sudut mungkin ubah qiraat tadi, ya'malu jadi ta'malun, berubah sedikit dia punya makna-maknanya, konteks ayat itu dengan berubah wajah bacaan qiraat, dipanggil dalam ilmu qiraat ada farash huruf dan sebagainya. Maka itu perubahan yang bukan mengubah Al-Quran, itu adalah raikan dia punya bacaan qiraat yang berbagai-bagai bentuk lahjah bacaan. Dan adapun dari sudut wakaf dan ibtida', ini juga menjadi perbahasan kerana su'ul waqfi ataupun su'ul bad'i, tidak elok cara kita mengambil bacaan Al-Quran wakaf dan ibtida' boleh membawa kepada taghyiril makna, boleh bawa kepada perubahan makna. Tapi kalau kita baca sebab dengan silap wakaf ibtida' ubah makna, berubah juga makna, tapi tidaklah dosa sebagaimana orang yang mengubah Quran, kita tak niat pun, tapi oleh kerana kita tak belajar, salah tempat ambil wakaf dan ibtida' itu lain. Sebab tu bila kita belajar, insya-Allah mudah-mudahan dalam proses belajar, biasa orang belajar memang akan buat silap. Betul. Sebab tu Nabi bagi galakan orang yang baca Quran wa yatatak, kita kata apa, merangkak-rangkak, yang susah baca Quran, memang baca salah ulang. Nabi beri galakan, bagi dia 2 pahala. Ini semangat untuk baca, bukan semangat untuk tak payah baca. Betul. Wallahu a'lam. Masya-Allah, terbaik penjelasan daripada Ustaz. Jadi Ustaz, kita ada soalan seterusnya daripada pemanggil. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Da'i Kak Yat sini, Nurhayati Ismail dari Rawang. Masya-Allah, Kak Yat. Soalannya apa, Kak Yat? Selamat Hari Raya Da'i dan Ustaz. Selamat Hari Raya juga, Kak Yat, insya-Allah. Okey, boleh Kak Yat ajukan soalan? Baik, Kak Yat, boleh. Okey, terima kasih Da'i. Assalamualaikum Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tahu yang kita boleh berdoa dengan apa saja Ustaz. Tapi Kak Yat nak minta Ustaz uraikan sikit tentang doa-doa yang diambil dari dalam Al-Quran. Dan lagi satu Ustaz, kadang kita suka menulis dalam Al-Quran, tapi sekarang dah mudah sebab dah ada kertas berwarna yang boleh kita lekatkan di Al-Quran. Jadi adakah dengan kita menulis di atas Al-Quran tu dikira kita tidak beradab sangat dengan Al-Quran? Itu saja soalan Kak Yat Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada Kak Yat di atas soalan tersebut, saya serahkan kepada Ustaz. Baik, terima kasih. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Berkaitan dengan soalan daripada Kak Ayat, doa-doa daripada Al-Quran. Memanglah antara doa yang terbaik ialah doa daripada Al-Quran dan juga doa daripada hadis-hadis ataupun sunnah yang Nabi ajar kepada kita. Namun kepada kita juga, kita boleh berdoa dengan apa saja doa yang kita nak doa. Kita ada hajat kita secara peribadi, untuk anak-anak kita, untuk dunia dan akhirat kita. Bahkan dalam bahasa yang lebih kita memahami, ya mungkin dapat datang penghayatan dan sebagainya. Maka itu harus, tidak ada masalah. Doa-doa daripada isi hati kita, selagi kita tidak berdoa minta benda yang haram. Okey. Namun kalau Kak Ayat kata tadi, doa daripada Al-Quran. Cantik dalam ayat yang kita baca tadi tentang Allah buat perumpamaan orang yang syirik dengan orang yang tauhid. Ada satu ayat, bila kita baca contoh, kita secara tadabbur. Ayat berkenaan dengan syirik kita belajar hari ini. Sudah pasti dalam hati kita, ya Allah jauhkanlah aku daripada syirik. Kita tertanya, ada tak doa daripada Quran, as-sunnah berkenaan nak jauhi syirik? Bila kita semak, memang ada. Contoh, doa Nabi Allah Ibrahim dalam surah Ibrahim, wa idh qala Ibrahim rabbij'al hadzal balada amina. Nabi Ibrahim doa, rabbij'al hadzal balada amina, ya Allah jadikanlah negeri Mekah ni negeri yang aman. Nabi Ibrahim minta apa? Wajnubni wa bani, dan jauhkanlah aku dan anak-anak zuriat keturunan aku an na'budal asnam, daripada penyembahan berhala. Maknanya nak minta doa jauh daripada syirik. Maka ini doa daripada Al-Quran yang dialunkan atas lisan Nabi Allah Ibrahim, sudah sentuh dah, ia lebih baik dan bagus kerana teks kalau kita lihat pada maknanya, Allahumma jnubni wa baniya an na'budal asnam, ya Allah ya Tuhanku jauhkanlah aku dan anak-anakku daripada perbuatan syirik, penyembahan berhala dan sebagainya. Ini doa daripada Al-Quran. Bahkan banyak. Cuma kita kena faham
jangan nampak Rabbana aja tu ni doa ni kan. Takut itu perkataan daripada bukan doa yang mencabar Allah dan sebagainya. Ya, ada juga ayat-ayat yang nampak macam doa tapi itu bukan doa. Maka kita boleh saya rasa ulama-ulama kita menyusun doa-doa daripada Al-Quran, As-Sunnah, mereka letak dalam satu buku, kita boleh baca dan amalkan. Tengok, yang penting kita lihat isi kandungan tu untuk kita lebih memahami. Wallahu a'lam. Masya-Allah. Jadi Ustaz, soalan yang kedua je, menulis di atas Al-Quran. Adakah menulis di atas Al-Quran ni dikira sebagai tidak beradab terhadap Al-Quran, Ustaz? Okey. Alhamdulillah hari ini banyak kita kata alternatif Quran-Quran dan yang diterbitkan di tempat kita sendiri. Dia banyak syarikat penerbitan Al-Quran, mereka sediakan ruang kosong di sebelah, ada tanda-tanda untuk kita menulis. Memanglah dari sudut kalau kita sebab tu guru-guru kami dulu kalau nak tulis pun guna pensel lah. Pensel supaya apa? Supaya boleh padam balik. Betul. Jangan, sebab ada juga kes kadang-kadang kita nampak macam tak ada apa. Satu pengalaman lah masa pergi tilawah Al-Quran. Masa tu saya ingat di Sarawak, peringkat kebangsaan. Kami semua orang muda lah mewakili negeri masing-masing. Ada seorang peserta, sahabat saya, dia mungkin oleh kerana dia berdebar sangat, first time dia masuk peringkat kebangsaan, berdebar sangat. Semua tempat dia tanda, wakaf sini, ambil sini, dengan lagu apa. Last sekali tak nampak tulisan Quran. Allah. Semua diconteng, nampak tulisan dia yang memenuhi ruang muka surat Al-Quran. Last sekali guru dia kata, Syekh, ada Quran lebih tak? Nak bagi dia baca Quran lain lah. Tak boleh nak baca Quran sebab dia berdebar sangat. Okey. Maknanya kalau kita lihat berpada-pada. Maksud dia dari sudut adabnya kalau boleh kita ada catatan yang lain untuk kita tulis catatan. Tapi walau macam mana pun kita tak kata itu haram. Okey, kerana kita bukan menambah tulisan, bukan niat menambah tulisan. Ada juga sebab Quran milik kita nak tanda sikit. Tanda ni kita boleh wakaf sebab nafas kita sampai kat situ. Jadi kita tahu lepas ni kita baca pada waktu yang akan datang, oh nafas aku sini, ustaz dah kata berhenti kat sini. Ia lebih sesuai. Maka keperluannya ada. Wallahu Masya-Allah. Terbaik penjelasan daripada ustaz. Jadi ustaz, kita ada soalan seterusnya daripada saudari Nur Diana Nana, merujuk kepada ayat yang ke-29. Soalannya, adakah perbuatan orang Islam yang ta'assub kepada seseorang sehingga sanggup melakukan perbuatan yang bertentangan dengan akidah Islam digolongkan mereka yang menuhankan makhluk? Terima kasih kepada saudari Nur Diana Nana di atas soalan tersebut. Saya serahkan kepada Ustaz. Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Sebab tu penting kita kata apa, sebaik-baik perkara biar pertengahan. Kalau kita terlalu fanatik ataupun dalam bahasa kita kata ta'assub lah. Kita ta'assub kepada seseorang, kita terlalu fanatik sehingga menyebabkan apa yang dikatakan oleh orang itu semua kita telan belaka. Kerana kita dah ta'assub dengan dia. Hatta bila kita rasa macam salah ni, kita tak cuba nak semak dahulu. Betul, yang menentukan salah tu bukan kita. Okey, contoh ada seorang beritahu kepada kita sesuatu perkara amalan, contoh kita tak sedar hati nak beramal atau tidak, kan kita pun cek sendiri, kita tidak berautoriti. Cari guru. Hari ini guru banyak. Kalau kita dekat Malaysia nya, pihak jabatan agamanya ada, di masjid-masjid ada para imam, ada para ustaz, ramai ustaz hari ini. Bahkan di media sosial kalau kita tengok ustaz-ustaz kita yang memang kita tahu dia ahli dalam bidang. Maka kita cari ahlinya untuk menentukan, kalau pegangan saya macam ni betul atau salah. Kalau saya pegang macam ni benar atau tidak, boleh pegang ke macam ni. Kita bimbang sebagaimana soalan tadi, rupanya kita pegang tu terkeluar daripada akidah Islam. Disebabkan apa? Fanatik tadi. Disebabkan ta'assub. Maka lawan kepada fanatik dan ta'assub tadi, kita toleransi, kita tasamuh, kita berlapang dada, kita ada satu sikap yang kita kata apa, nak tabayun. Kita cek dulu, kita teliti dulu supaya kita tidak sehingga kita ta'assub kepada seseorang, kita membenarkan apa semua. Sebab tu dalam Quran, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa Rasul. Jika kamu berselisih satu perkara, kembali pada Allah dan Rasul. Quran dan sunnah. Wallahu a'lam. Masya-Allah, terbaik penjelasan daripada Ustaz. Jadi insya-Allah Ustaz dan juga para penonton, kita nak berehat seketika. Kembali selepas ini dalam rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru.
Alhamdulillah, kembali semula kita di dalam rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru, dengan berbaki masa lebih kurang 14 ke 15 minit lagi lah, insya-Allah. Jadi insya-Allah tadi sebentar tadi Ustaz dah menerangkan tentang sedikit tentang taranum, mujawad, dan juga kenapa taranum ni tak boleh taranum dalam nasyid, lenggok dalam nasyid dimasukkan dekat dalam taranum dalam Al-Quran. Tetapi kita nak dengar sikitlah Ustaz. Saya dengar ada taranum mujawad dan juga murattal. Mungkin Ustaz boleh belanja sikit Ustaz. Surah Al-Fatihah ke dalam bentuk taranum murattal Ustaz. Okey. Kita baca sikitlah. Surah Al-Fatihah dengan taranum murattal. Taranum apa ya? Taranum jiharkah? Boleh. Boleh Ustaz. Boleh ya? Jiharkah. Okey. Auzubillahi minasyaitanir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah. Jadi Ustaz, jadi macam lain pula dengar dia Ustaz. Ada taranum mujawad tadi macam dia lain bunyi dia. Taranum murattal ni lain pula macam bunyi dia. Jadi apa perbezaan dia Ustaz? Okey. Taranum mujawad yang saya baca di awal-awal tadi ataupun yang kita biasa dengar dalam musabaqah, tilawah Al-Quran, peringkat kebangsaan antarabangsa, dia bacaan tu bacaan yang agak slow, agak lambat. Dia lebih santai lah kan. Wa yut'imuna ta'am, bacaan yang lambat, mujawad ataupun bacaan yang bertaranum. Yang kedua, bacaan murattal yang selalu kita bawa dalam solat. Itu pun juga bacaan bertaranum juga. Cuma bacaan tu lebih cepat. Pergerakan dia tidak terlalu banyak, tidak memerlukan nafas yang terlalu panjang. Wa yut'imuna ta'am. Dia lebih cepat dan dia orang kata apa? Sesuai untuk dalam solat. Kalau dalam solat kita baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, rasanya tak sampai waladdallin. Betul. Dah tak ada orang. Bila pun keluar juga. Mana tak sesuai. Betul. Tidak sesuai untuk bacaan begitu. Maka kita tengok situ para ulama cantik ajar kepada kita supaya kita buat tu mengikut keadaan. Bahkan kita tengok makmum di belakang pun tengok tak sesuailah kalau kita baca dengan taranum yang lambat, yang mujawad. Dua-dua taranum juga. Irama yang sama, cuma temponya berbeza. Mungkin Ustaz boleh bacakan sedikit ayatnya. Masa ni kita dah last blok Ustaz. Mungkin Ustaz boleh bacakan sedikit ayat yang ke-30. Saya pun ingat nak belajar sikitlah taranum Ustaz. Baik, okey, kita buat satu ayat ni Ustaz. Okey, saya cuba baca dengan mujawad lah, ayat pendek kan. Ayat 30. Kemudian dak fahami ikut. Cuba kita kata tiru ataupun segmen kita tiru macam saya. Tiru maknanya macam dalam proses Quran memang caranya kita dengar dan kita tiru bacaan. Okey, saya baca ya. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Sila. Susah ya Ustaz. Lagu Nahwan. Saya cuba Ustaz. Cuba. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillah. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Masya-Allah.
Itu lain sikit bunyi dia. Mana tetap mana saya buat lagu Nahwan tadi, dai buat lagu Nahwan juga. Tapi takkanlah dia punya turun naik dia sama sebiji, tapi lagu dah okey dah. Mana kita tak perlu nak ikut sampai macam tu sekali. Tapi dari sudut bacaan, dari sudut sebutan, dari sudut alunan pun dah dapat taranum Nahwan. Masya-Allah. Untungnya dapat belajar Ustaz. Alhamdulillah. Jadi Ustaz, kita nak raikan soalan yang seterusnya, soalan yang saya kira mungkin soalan yang terakhir. Merujuk kepada ayat yang 30, adakah ayat ini mengingatkan sesungguhnya setiap makhluk yang bernyawa pasti akan mati? Apa pesanan Ustaz bagi golongan yang tidak percaya yang mati itu pasti, memandangkan masih ada yang lalai dan lara dengan duniawi? Terima kasih kepada Ram Deseru atas soalan tersebut. Saya serahkan kepada Ustaz. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Sangat bertepatan soalan dengan apa yang kita baca tadi. Walaupun kita asyik dengan taranum sebagainya, kalau lihat pada maknanya, innaka mayyitun. Engkau, innaka maksudnya huruf yang taukid, pasti akan mati. Engkau yakni di sini maksudnya Rasul. Wahai Nabi Muhammad, engkau akan mati dan mereka juga akan mati. Ini persoalan kematian. Dan soalan tadi sesungguhnya nak beritahu setiap makhluk yang bernyawa pasti akan mati. Benar. Nak beritahu kepada kita semuanya akan mati. Rasulullah akan mati, orang yang menentang Rasulullah pun akan mati. Okey, orang yang mengikut Rasulullah pun semuanya akan mati kerana kita akan dibangkitkan, akan menerima balasan dengan seadil-adilnya. So soalan tadi juga pesanan kepada golongan yang tidak percaya. Kita lihat hari ini berlaku Covid baru ni. Tiap-tiap hari yang mati. Mungkin di kalangan keluarga kita, jiran kita, di hadapan kita ramai orang mati. Kadang-kadang kita lupa satu perkara, kita lupa nak ambil pengajaran. Betul. Sepatutnya cukuplah kematian tu menjadi pengajaran bagi kita. Betul, dalam sebuah hadis sebut, perbanyakkanlah olehmu mengingati perkara yang memutuskan kelazatan, keseronokan. Itulah mati. Kita kena banyak ingat mati. Sebab bila ingat mati, dia akan kita akan fokus dalam kehidupan kita. Kita akan kurangkan lalai. Sebab apa? Kita manusia tak boleh lari daripada kelalaian. Kadang-kadang kita lalai dengan dunia, dengan duit, dengan harta pangkat. Bila kita ingat mati, dia akan memutuskan dan memberi fokus kepada kita kepada akhirat. Wallahu a'lam. Masya-Allah. Jadi Ustaz, kita pun telah sampai ke penghujung rancangan. Mungkin Ustaz boleh membacakan doa ringkas untuk memberkati majlis kita pada pagi ini. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma arhamna bil Quran, ya Allah, rahmatikanlah kami dengan Al-Quran, ya Allah. Ya Allah, muliakanlah kami dengan Al-Quran, ya Allah. Ya Allah, angkatkanlah darjat kami dengan Al-Quran, ya Allah. Ya Allah, adabkanlah kami dengan adab daripada Al-Quran, ya Allah. Ya Allah, akhlakkanlah kami dengan akhlak daripada Al-Quran, ya Allah. Ya Allah, terangikanlah hidup kami dengan cahaya daripada Al-Quranul Karim, ya Allah. Ya Allah, sembuhkanlah kami daripada Al-Quran, ya Allah. Ya Allah, tutupkanlah aib kami dengan Al-Quran, ya Allah. Kurniakanlah kepada kami untuk sentiasa bersahabat, untuk sentiasa berdamping menjadi ahlul Quran, orang-orang yang dekat dengan Al-Quran, ya Allah. Ya Allah, jauhkanlah kami daripada kesyirikan, ya Allah. Ya Allah, jauhkanlah kami daripada kekufuran, ya Allah. Ya Allah, jauhkanlah kami dan anak-anak zuriat keturunan kami, ya Allah, daripada kesyirikan, ya Allah. Jadikanlah, ya Allah, hidayah satu perkara yang sangat kami cintai dalam kehidupan kami, ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Ustaz Ahmad Tirmizi Haji Ali di atas kupasan dan juga huraian berkenaan dengan topik kita pada hari ini, iaitu tafsir dan taranum surah Az-Zumar ayat 28 hingga 30. Terima kasih juga kepada para penonton kerana sudi meluangkan masa mengaji bersama-sama dengan kita pada pagi ini, bertadabbur dan juga menghayati Al-Quran seterusnya. Insya-Allah kita akan amalkan apa yang kita pelajari. Jadi tuan-tuan, para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, jangan lupa temu janji kita setiap hari, terutamanya pada hari esok, dengan topik kita pada hari esok, iaitu akhlak etika bersukan, yang mana moderatornya ialah Da'i Azrin dan panelnya ialah Ustaz Ahmad Husni Abdul Rahman. Jadi jangan lupa untuk meluangkan masa bersama-sama dengan kami di dalam program Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Jadi saya akhiri program kita pada pagi ini dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sehingga kita berjumpa lagi
pada masa akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.